Okey, soalan berkaitan dengan analisis dan juga nisbah penyerta kewangan. Di sini ada beberapa situasi soalan. Okey, soalan pendek. Okey, ada 2 markah dan juga soalan panjang. Okey, dalam 10 markah. Okey, kita pergi soalan pertama. Maklumat berikut menunjukkan prestasi firma Arjuna bagi tahun 2017. Pencapaian keuntungan 2017, margin untung bersih ialah 36%. Okey, soalannya ialah nyatakan tafsiran bagi nisbah margin untung bersih yang diperolehi. Okey, soalan pertama dia minta kita tafsirkan. Okey, tafsiran bagi nisbah margin untung bersih. Okey, dia punya ayat dia ialah setiap RM RM1 jualan bersih, okey, untung bersih diperolehi sebanyak, okey, kalau 36%, so kita bahagikan 100 jadi 36 sen. So RM 36 sen. Okey, macam tu. Sebab dia punya formulanya ialah untung bersih dibahagikan dengan jualan bersih. So kita baca pada bawah, setiap RM jualan bersih, so untung bersih sebanyak 36 sen. Okey, so soalan keduanya ialah cadangkan satu cara untuk meningkatkan keuntungan perniagaan. Yang ni umum, kamu boleh bagi jawapan mana-mana yang relevan. Contohnya kat sini ialah, okey, kalau kita nak tingkatkan keuntungan, kita bolehkan membuat promosi. Okey, membuat promosi, okey, ataupun kita mengurangkan kos, okey, kos perbelanjaan. Okey, mana-manalah sebab dia satu markah. So pilih mana-mana satu markah ataupun jawapan yang relevan. Okey, ini soalan pertama tanpa melibatkan pengiraan. Okey, soalan seterusnya ialah maklumat berikut dipetik daripada sebuah perniagaan pada 1 tahun kewangan. Okey, diberi inventory akhir, akaun belum terima, akaun belum bayar, alatan pejabat, bank dan juga tunai. Soalannya hitungkan nisbah semasa. So nisbah semasa ni kena ingat formulanya, iaitu okey, so kamu kena kenal pasti mana satukah aset. So aset tu mesti aset semasa lah. Okey, inventory akhir, akaun belum terima dan juga bank dan juga tunai. Okey, yang alatan pejabat ni adalah bukan aset semasa. Okey, aset bukan semasa. So kita masukkan nilai ni 13,000 tambah 12,000 tambah 8,000 tambah dengan 2,000. So bahagikan dengan akaun belum bayar, itulah 10,000. Okey, gariskan. Okey, so dia penjawapan dia kena kira 13,000, 12,000, 8,000, 10,000 lah. Okey, 35,000 dibahagikan dengan 10,000. Okey, so akhirnya dapat bahagikan dengan 10,000. Okey, 3.5. Okey, 3.5 nisbah 1. Okey, ini jawapan dia, nisbah semasa. Kalau tafsiran, setiap RM1 liability semasa, aset semasa perniagaan memiliki sebanyak RM RM3.50. Okey, itu nisbah semasa. Okey, di bawah nisbah kecairan. Okey, so seterusnya ialah berikut adalah maklumat berkaitan perniagaan
Syamsuria, kadar pusing ganti inventory 4 kali, nisbah semasa 3 nisbah 1. Berikan tafsiran untuk setiap analisis di atas. Okey, ni soalan bahagian A kertas 2. Okey, bila kita nak jawab untuk exam, so kamu kena ambil dia punya ni jadual ni, kamu bina semula ataupun kamu hanya salin, okey, di helaian jawapan. Okey, kita takut bila kita buat, takut kita tak hantar bahagian ni. Okey, untuk tafsiran kadar pusing ganti inventory. Okey, kadar pusing inventory ganti inventory. Okey, so dia punya jawapannya ialah perniagaan membuat belian baru. Okey, belian baru inventory, okey, sebanyak 4 kali setahun. Okey, itu jawapan dia. Okey, membuat pembelian ataupun menggantikan pun boleh. Okey, untuk nisbah semasa, okey, dia punya ayat dia, setiap RM RM1 liability semasa perniagaan mempunyai, okey, RM RM3 aset semasa. Okey, ni jawapan dia. Okey, sebabnya buat di helaian baru lah, helaian jawapan lain. Okey, seterusnya soalan berikut. Butiran berikut diambil daripada buku perniagaan syarikat Gemilang pada 31 Disember 2018. Inventory pada 1 Januari 2018. Okey, ni inventory awal 7,000. Inventory pada 31 Disember 18. Inventory akhir 12,500. Kos jualan 48,750. Hitungkan kadar pusing ganti inventory pada tahun tersebut. Yang pertamanya mesti kena buat rumus dia dulu. Kadar pusing ganti inventory ada 2 rumus, so boleh pakai mana-mana. Okey, so dia punya kos jualan dah ada 48,750. Okey, inventory porter kena tambah 2 dan bahagikan 2. Tambah inventory awal dengan inventory akhir, so dibahagikan dengan 2. Okey, so dia punya inventory porternya ialah 7,000 tambah dengan 12,500 bahagi 2, so 9,750. Okey, so jawapannya ialah 5. Okey, 5 kali. Okey, kalau kita nak gunakan hari, okey, boleh gantikan dia guna formula ni, inventory purata bahagikan dengan kos jualan. Okey, so gantikan saja dengan, so darabkan dengan 365 hari. Okey, so kita masukkan tadi 9750 bahagi dengan 48750 darab dengan 365 hari. Okey, so jawapannya ialah 9750 bahagi dengan 48750 darab dengan 365, so 73
hari. Okay, 7/3 hari. Itu jawapan dia. Okey, soalan yang terakhir. Okay, soalan ni melibatkan soalan yang terakhir melibatkan markah yang besar itu 10 markah. So kita akan buat satu-satu. Okay, maklumat berikut diperolehi daripada dua firma IKS yang menjual makanan sejuk beku pada 31 Mac 2019. Okay, untung kasar, jualan, belanja operasi, akaun belum timbul, akaun belum bayar, bank acceptkan semasa inventory pada 1 April ni inventory awal, inventory pada 31 Mac akhir, modal 1 April modal awal. Maklumat tambahan, pulangan jualan yang dibuat oleh Zamzuri bernilai 1000 belum diambil kira. Pulangan jualan 1000 belum diambil kira dalam penilaian inventory. Beliau menambahkan 100% pada harga kos untuk mendapatkan harga jualan. Okey, so yang ni kita akan buat pelarasan. Dia akan memberi kesan dekat inventory. Inventory akhir. So firma Jamal. Dia bagi tadi firma Zamzuri. Yang ni dia bagi firma Jamal. Kadar pusing ganti inventory 5 kali, pulangan atas modal 25%, nisbah semasa. So dibagi dua firma. Ni Zamzuri, kita hati-hati. Yang inilah Jamal. Nanti dia minta kita bandingkan. So pertamanya, untuk soalan ni anda dikendaki menghitung perkara berikut bagi firma Zamzuri. So kita kena kira untuk Zamzuri dulu. Soalan yang pertama, satu Roman, nilai inventory akhir. Nilai inventory akhir kita perlu selaraskan dulu sebab terdapat pulangan jualan yang 1000 tu belum dinilai, belum diambil kira dalam penilaian inventory. Maknanya kita kena tambahkan, tambahkan dengan pulangan jualan. Kenapa kena tambah? Sebab bila barang yang kita jual, kemudian barang tu rosak, so barang akan masuk ke dalam perniagaan semula. Maknanya perlu ditambah balik inventory tersebut. So kita kira nilai inventory akhir, satu Roman. Nilai inventory akhir. Rumusnya inventory akhir kena tambahkan pulangan jualan. Inventory akhir dah ada nilai 4000 daripada maklumat asal tu, tambahkan dengan kita tak tahu lagi pulangan jualan. So kita boleh cari dengan pulangan jualan ni dengan menggunakan formula ataupun rumus menjari harga jualan. Sebab harga pulangan jualan dengan harga dengan jualan adalah sama. So kita gunakan rumus harga jualan. Harga jualan sama dengan harga kos didarabkan dengan nilai yang markup tadi daripada maklumat tambahan tu 100%, tambahkan dengan harga kos. Harga jualan, kita ambil nilai pulangan jualan tadi iaitu 1000. So harga kos tak tahu, kita buat X, darabkan dengan 100%, tambahkan dengan harga jual, harga kos juga kita buat X. So pecahkan. 1000x darab 100. Kalau 100% ni adalah 100 bahagi 100. Ditambahkan dengan X. 100 pecahkan jadi 1. So tinggal lagi X lah. X darab 1 bagi 1 pun sama. So X tambah X 1000. X jadi 2X
1000 mana, okey, so kita pindahkan 2 tu, 1000 bahagikan 2, so kita dapat X ialah 500. okey, so 4000 nilai inventory akhir tambahkan dengan X iaitu 500. okey, so 4000 tambahkan dengan 500, so jawapannya ialah 4500. okey, ni jawapan dia. okey, dua Roman. okey, soalan kadar pusing ganti inventory. Kos jualan tak diberi, so kita kena cari kos jualan. Kos jualan boleh dicari dengan dengan mengira jualan tolak dengan untung kasar. So jualan tolakkan dengan untung kasar. So jualan ialah 20,000. Untung kasar ialah 11,000. So kita akan dapat 50 tolak 11, 39,000. Kos jualan ialah 39,000. So dah boleh masuk. Kos jualan 39,000. Masukkan inventory puata iaitu inventory awal tambahkan dengan inventory akhir, bahagikan 2. So 3,500 tambahkan 4,500 bahagikan 2. So dia punya jawapan dia. Okey, 3,500 tambah 4,500 bagi 2 dapat 4,000. So jawapannya ialah 9.75. 9.75 ataupun 10 kali. Kalau nak kira atau kan, kalau nak kira berapa hari, so kita kena terbalikkan lah. RM4,000 bahagikan dengan 39,000, darabkan 365 hari. Jawapannya RM37.44 hari, ataupun kita boleh buat 37 hari kan. So boleh pilih mana-mana jawapan. So dah selesai untuk 2 Roman. Seterusnya ialah pulangan atas modal. Kita guna halayan baru, pulangan atas modal. Kita kena buat formula dia dulu, iaitulah so kita dapatkan untung bersih. Di sini untung bersih tak diberi, so kita kena cari. Kena cari dulu. Untung bersih kita kena cari dulu. So untung bersih, dia punya formula ataupun rumus untung kasar ditolakkan dengan belanja. Belanja kan. So untung kasarnya ialah
11,000. Okey, tolakkan belanja operasi. Okey, kat sini kan 4,500. So 11,000 dapat 6,500. Okey, so boleh gantikan lah. Okey, 6,500. Okey, so untung bersih 6,500 bahagikan dengan modal awal 32,500. Okey, jangan lupa darab 100, darabkan dengan 100. Okey, 6,500 bahagikan dengan 32,500, darabkan dengan 100. Okey, 20%. Okey, seterusnya. Okey, yang keempat Roman. Jika anda seorang pelabur, manakah pilihan perniagaan manakah yang anda akan pilih? Okey, so kalau kita nak melabur, kita akan tengok pulangan atas modal. Okey, yang mana lebih besar? Okey, tengok perniagaan jamak ialah pulangan atas modalnya 25%. So perniagaan jamak yang lebih baik. Okey, jawapannya ialah perniagaan jamak. Okey, kerana pulangan atas modal lebih besar, iaitu 25%. Okey, soalan terakhir. Berikan dua risiko yang mungkin berlaku jika modal perniagaan terikat pada inventory yang tidak dijual. Maksudnya, kalau kita simpan inventory lama, okey, apakah risikonya? Okey, so pertama ni adalah kos menyimpan. Okey, kos menyimpan akan tinggi. Okey, so kita simpan lama kan. Okey, so dari segi itulah simpanan, dari segi inilah kos simpan tu, dari segi elektrik dan sebagainya. So satu lagi ialah sebab dia minta dua, satu lagi ialah risiko barang rosak. Okay, sebab ni adalah barang sejuk beku. Okay, dia punya tahan lama tu tak tahan sangat lah. Okay, tempoh masa tahan tu dia tak lama. Okay, so itulah jawapan dia.